Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, malam ni topik yang agak menarik bagi mereka yang berminat dengan miau. Okey. Saya sebenarnya dah lama miau ni, tapi orang lain yang kadang-kadang tolong jaga juga, sebab kadang-kadang kita ni dewasa ni kadang-kadang larat jaga, kadang-kadang tak larat jaga, kadang-kadang sibuk tinggalkan. Jadi kalau ada orang second person yang jaga, alhamdulillah. Malam ni saya nak cerita tentang cat, dan siapa yang suka cat sabar saya nak ajak kawan saya dulu sekejap. Tidak lain tidak bukan, anda dah kenal dia ni dulu. Ni nama dia, siapa tahu nama apa ni? Cepat. Nama dia King. Itu dia King. Dia memang suka sangat. Oh, dia nak pergi tangkap sesuatu. Okey, kita bagi dia main. Nama dia King, dah masuk 5 bulan, nak kena sunat dah ni. Dah lambat. So dia dah mula hilang kenakalan dia. Dia dah lebih serius. Tapi nama dia tetap Mr. King lagi. Okey. Dah mula jinak, tak berapa kelang kabut. Tu pun dia tengok benda dia suka ni. Okey, nak pergi ambil dulu. Okey, bye. See, jumpa lagi. Dengar pakcik cerita ni. Okey, bye. Okay. Alright. Tiba masanya kita cerita tentang kucing. Apa keuntungannya bagi mereka yang bela kucing, ataupun apa yang tidak untungnya. Tak semestinya semuanya perfect, betul tak? 96%, 96% daripada semua yang bela kucing betul-betul, mereka menganggapkan kucing ini adalah sebahagian daripada family mereka. That means it's part of their family member. Kalau selalunya orang kata, berapa orang duduk kat rumah you katakan 2 mak bapak, lepas tu anak 3 orang, cucu lagi 4, kucing ada 3. Dia selalu kata kucing ada 3. Contoh macam tu. Jadi bonding dia tu, dia punya silaturahim dia sebenarnya cukup kuat dengan kucing ni. Terutama sekali kalau you bela dia daripada awal lagi. Faham Dan ni saya cerita melalui sains dahulu secara rambang, iaitu mereka itu akan mengurangkan beberapa hormon yang terpenting. Yang ada kaitannya dengan kesihatan. Dan you pernah dengar hormon-hormon seperti apa? Nombor 1, kortisol. Dan apabila siapa yang membela, tak kira lah kucing ataupun pet-pet yang lain. Malam ni saya fokus pada kucing, sebab yang saya pandai sikit pun atau pengalaman sikit pun dengan kucing je. Tak banyak ada orang dengan burung, ada orang dengan ikan, dengan yang boleh bela anjing, rabbit, ayam-ayam dan sebagainya, itu dipersilakan. Asalkan ada pet yang boleh menjadi teman anda. Ada satu hormon yang paling mustahil untuk kesihatan, namanya kortisol. Kortisol memainkan peranan dalam waktu anda stres. Jadi kalau anda kurangkan kortisol, you tahu sangatlah penyakit-penyakit ni memang takut kepada orang yang kortisolnya rendah. Blood pressure-nya akan turun bagi mereka yang ada bela kucing ni, terutama sekali. Oksitosin. Oksitosin ni adalah hormon untuk mereka yang lactating, menyusukan baby, dan kesihatan ibu-ibu yang mengandung dan sebagainya itu memang masih boleh diperdekatkan dengan kucing. Mereka itu memang memberi rangsangan kepada oksitosin. Ini hormon. Dan satu lagi hormon orang yang exercise tu, kalau you tak larat dengan exercise, you pergi berkawan dengan kucing. Contohnya, kalau you selalu gomoy dengan dia, you macam exercise juga. Sebab apa? Dia keluarkan satu hormon namanya happy hormone, endorphin. Dan ada kaitan dengan dopamin. Dopamin ni macam, kan orang ambil, sampai nak kena ambil drug dan sebagainya, tak perlu lagi. Kalau ada pet, binatang peliharaan ni, terutama sekali macam kucing, you dah boleh tingkatkan dopamin. Ini kajian yang dah confirm. Jadi ini saja saya bagi manfaat dah cukup membuktikan you boleh digalakkan membela kucing. So 3 secara umumnya, dia mengurangkan stres, mengurangkan resah dan gelisah, dan mengurangkan depression, kemurungan. Pro dia saya bagi apa kebaikannya sebanyak 13. Nombor 1 ialah kucing ni memang adorable. Memang design kucing ni memang cantik, memang comel. Sebab tu kalau kita post kita punya kucing, kalau betul-betul kawan kita tu, dia mesti kata so cute kan. Dia tak kata so handsome ke, so pretty ke, dia tak kata macam tu. Maksudnya kucing ni dia ada cuteness. Memang satu adorable, memang orang suka sangat kucing ni, dan dia memang boleh digalakkan menjadi companion. Maksudnya jadi sahabat, jadi geng. Sebab mereka kalau betul-betul you bela dia daripada kecil, memang dia memang rapat dengan you, dan dia tu memang entertaining. Dia memang menghiburkan.
Dan mereka tu secara fitrahnya adalah kalau lagi kecil dia awal-awal lagi you akan tengok dia lebih playful, suka main. Macam kanak-kanak juga. Jadi sebab kalau you ambil macam saya ada satu kucing, kalau you pernah tengok Dalmatian kan, Dalmatian yang besar, yang bulu banyak, yang anda pernah tengok saya dukung tu, dia tu saya ambil dah dekat setahun setengah lebih kan. Jadi dia dah besar sangat kan. Jadi dia kurang playful. Okay. Nombor 3 dia ni manja, affectionate. Dia memang kalau manja tu manja gila. Kalau boleh lentok badan dia tu dengan the way dia datang, dia gesel kat kaki kita tu, kadang-kadang sampai tak boleh berjalan kita, betul tak? Dia masuk ke sana, masuk celah sini. Maksudnya dia memang penyayang betul. So kucing memang ada sifat sebenarnya kalau dibandingkan dengan anjing, terutama sekali selalunya orang banding dengan anjing lah, walaupun kita tak boleh bela. Tapi kenapa kadang-kadang orang kata, kalau boleh aku nak bela anjing, tak apa, you jangan risau. Kalau tak boleh bela anjing pun no problem. Sebab apa? Kucing dan binatang-binatang ni semua mereka penyayang. Tetapi sebenarnya walaupun kucing dia kadang-kadang tunjuk action sikit, you perasan tak? Kucing ni kadang-kadang dia nampak action, tetapi sebenarnya dia penyayang betul. Okey. Kadang-kadang you panggil dia menggila-gila, dia buat dek je. Bahkan dia jalan lagi jauh pada you, betul tak? Tapi kalau you buat jual mahal pula, dia nanti cari you, betul? So kucing ni ada dia punya perangainya. Tak kalau banding dengan anjing lain, anjing terus menyalak-nyalak, datang jilat-jilat, lompat-lompat kat kita. Tapi kucing tak. Dia tak nampak kalau dia shock kat you, dia tak menggila-gila terjun kat you macam tu. Okey. Alright, so nombor 4 ialah dia ada kaitan dengan penyakit. Okay? Maksudnya dia mengurangkan penyakit. Nombor 1, tidak lain tidak bukan, saya dah cerita tadi, stres. Itu terkenal. Bila you dengar purring dia, nanti saya cerita, purring tu saja ada vibration dia, ada gelombang dia. Dia punya purr tu apa? Dia punya bunyi grrrr, tu kan? Purring tu. Dan dia punya urutan kalau dia datang geser-geser semua tu, orang putih panggil kalau dia kneading, tak kneading, dia macam uli tepung, dia buat kat badan kita tu, itu semua ada kaitan dari segi terapi, dari segi kesembuhan. Kalau orang tu tak sihat dan sebagainya, ada kebaikannya. Dahsyat yang tu you jangan lepas peluang kalau siapa yang bela kucing. Okey. Masalahnya you tak boleh pinjam kucing-kucing orang lain, dia tak akan rapat dengan you terus, hari tu ambil, hari tu dia rapat, betul tak? Okey. So dia boleh mengurangkan, saya dah cerita tadi, anxiety, depression. Bagus sangat anda berkawan dengan kucing. Nombor 5 lagi dengan kaitannya kesihatan, ada kajian mengatakan cardiovascular disease. Bagi mereka yang sukakan kucing, belakan kucing, elok-elok, ada kasih sayang dan sebagainya, CVD, cardiovascular disease, iaitu penyakit pembunuh utama di dunia, berkurangan bagi mereka yang bela kucing. Ini dahsyat. So anda belajar bela kucing, terutama sekali kalau you ambil dia daripada kitten, daripada anak kucing tu, bela dia daripada lepas pada susu ibu dia tu, you ambil dia, you sendiri boleh bagi makan, bahkan boleh bagi susu pada dia awal-awal lagi, dia lebih memberi you kesihatan, terutama sekali nombor 1, jantung. Kalau saya tahu dulu kita bela 2-3 ekor kitten daripada kecil-kecil lagi, betul tak? So seterusnya, dari segi penyakit pun, semua jenis penyakit berkurangan bagi mereka yang bela kucing. Dan kalau perlukan perubatan pun, kita yang bela kucing ni tidak setinggi dosnya. Dahsyat betul ni. Dan dia juga mendapati mereka yang bela kucing, imunitinya lebih bagus daripada orang yang tak ada langsung pet dalam hidupnya. Serius sangat je, tak ada langsung waktu nak main-main dengan kucing ni. Okey. Nombor 7, dia bagi you tidur dengan lebih baik. Bayangkan boleh tidur pun, sleep, kalau ada apnea ke, insomnia ke, rupanya kucing ni macam penawar dia juga. Okey. Lepas tu saya kata tadi, purring dia, sekarang tiba masanya saya cerita, orang ada buat perbandingan dengan fisioterapi. Tahu fisioterapi? Bila kita sakit atau sakit badan lah, terutama sekali kalau baik daripada keluar hospital ke, ada ortopedik punya masalah, sakit-sakit tulang, muscle letih, lesu, fatigue,
Terutama sekali ada kaitan dengan otot ni. Purring sound tadi saya kata, kucing punya grrrr tu kan, dia memungkinkan you mendapat penyakit ni jadi berkurangan. Maksudnya cepat you rasa lebih lega, dan kadang-kadang you sampai lupa pun yang you tengah sakit. Masa you tengah fokus dan you dengar dia punya purring sound tu. So orang yang ada venous insufficiency, kadang-kadang kalau you sakit betis you selalu, orang panggil, kadang-kadang orang panggil ada simpul biawak kan, kadang-kadang you cramp, banyak main dengan kucing, insyaAllah. Dahsyat kenapa dia orang boleh pilih cuma venous insufficiency ni. Vein maksudnya venous, vein. So bagus untuk seolah macam ada fizioterapi. Nombor 11, kucing, yang ni saya tak tahu betul tak betul, tapi kajian ni mengatakan orang suka kepada orang yang bela kucing walaupun you lelaki. Dia nampak lelaki ni kalau bela kucing ni kan selalunya kucing ni lembut, you nak kena orang panggil apa, homely sikit lah kan. Selalunya mungkin orang perempuan tu tak heran lah sebab sifat homely, sifat penyayang sebagainya kan. Orang lelaki ni kadang-kadang kasar sikit, tapi tak. Orang dapati bagi mereka yang bela kucing lelaki, dia tu lebih, orang panggil apa, lebih romantik, lebih nampak macam lebih intelligent. Tak tahu macam mana. Dan orang lebih attracted kepada mereka yang ada kucing ni. Lebih suka kepada orang lelaki yang bela kucing. Jadi pakcik-pakcik ataupun abang-abang ataupun adik-adik yang lelaki tu start bela kucing. Okey. Dengkur kucing. Boleh jugalah. Tapi bila berkaitan dengkur ni masa tidur. Tapi bila dia tak tidur bunyi, tak tahulah dipanggil dengkur juga tak. Okey, tapi tak apa. Kalau you faham perkataan dengkur, okey, fine. Purring, okey. You kena ingat sebab kucing bila tidur dia boleh berdengkur. Itu bukan purring. Kadang-kadang dia mengganggu juga, macam manusia juga, kalau dah berdengkur dia mengganggu orang sebelah. So kucing yang tidur sebelah you, kalau dia berdengkur tak sama dengan purring. Dia bukan ada fisioterapi efek dah. Faham? Okey, baiklah. Apapun asalkan you faham, purring tu bagus. So nombor 12, kucing yang bagusnya dia tidak bau. Maksudnya dia sendiri tidak berbau. Kalau dia berbau, dia mungkin ada masalah. Maksudnya mungkin dia perlukan rawatan daripada vet. Okay? Tapi selalunya kucing yang sihat tidak berbau. Bahkan comel. Lepas mandikan dia, pergi grooming semua, punya wangi. Betul tak? Okay, dan last kali orang sukakan kucing sebab dia sebenarnya tidak menyalak. Mana ada kucing menyalak, kecuali kalau ada sesuatu masa dia tengah nak mengawan ke, atau dia takut ke, atau dia sakit ke. Faham? Okay, so they don't make loud noises lah. Kalau berbanding dengan anjing, jenuh nak suruh diam. You bayangkan. Tak pernah you dengar kalau kucing tu orang masuk rumah ke, orang nak datang rumah ke, paling-paling dia gelisah, tapi dia tidak bunyi jerit-jerit dan sebagainya. Dan ada sikit lagi, kucing lebih fotogenik daripada kebanyakan binatang. Kucing lah paling fotogenik. Kalau you tengok mata dia, you tengok dia punya kembang dia. Kalau yang tak ada bulu pun ada kecantikan dia. Yang dogol pun pun cantik kan. Tapi tergantung kepada you suka yang banyak bulu ataupun tak banyak bulu. Bagi saya tak ada masalah. Semuanya cute belaka. Tetapi sekarang tiba masanya anda nak cari kucing ataupun terutama sekali nak pergi beli pula kucing. Maklum saja you jenis yang suka yang dah Persian cat atau sebagainya, hati-hati, dengar dulu pakcik nak cakap apa ni. Okey. Jadi nombor 1, you kena bersedia yang mereka tu kalau jenis yang shed the fur, all cats mesti dia keluarkan bulu dia. Cuma ada setengah jenis yang banyak betul. Kalau macam saya pakai baju hitam tadi, king jenis Maine Coon. Maine Coon dia campur sikit, Mankish, tak berapa Maine Coon sangat. Kalau Maine Coon sangat tadi, dia kalau garang betul, kalau muka dia macam nak makan orang betul. Tapi dia tetap manja kalau you bela dari kecil. Maine Coon dia jenis yang kurang keluar bulu dia, sikit sangat. Kalau you tengok, kalau saya pegang macam tu tadi, mungkin ada 1-2 helai atau 3 helai. Tapi kalau saya pegang Dalmatian, yang satu lagi yang gemuk tu, dia tu saya pegang lama tadi, saya tunjuk kat you all, habis baju ni kena tukar lah, maksudnya tak boleh pakai lagi dah besok. Okay? So you kena ingat, satu, rumah you kena bersedia ada vacuum, ada tempat-tempat yang you kena pandai
hilangkan, ataupun ada cara-cara teknik strategi untuk you mengumpulkan bulu-bulu kucing. Nombor satu, kalau tak mau fikir dulu. Okey, nombor dua, kalau you kata bela kucing ni murah zaman moden, terutama sekali kalau you duduk rumah yang bukan lepas kucing keluar, macam kat kampung dulu kita lepas je kan, betul tak? Dia buat bisnes dia pun bisnes kat pasir je, kat keliling rumah, no problem. Dia ada tempat sendiri dia pun, jadi tak ganggu kita, kan? Tapi sebenarnya kucing bukan murah. Okey, zaman moden ni, you tahu makanan dia, dia punya litter box dia kan, tempat dia buat bisnes dia tu, semua tu nak ganti pasir dia, kadang-kadang nak bagi bau lagi pasir, kalau salah pasir dia tak suka dan sebagainya. Masya Allah, makanan dia lagi. So kalau siapa yang duit you berkira sangat, you kena fikir dua kali. Sebab apa? Tu belum saya cerita lagi kalau dia sakit, kalau dia demam, sesama sebagainya, macam manusia juga. Kalau you sampai pergi x-ray, semahal manusia. Tapi kalau ada masalah, you kena bersedia, duit tetap kena ada. So, seterusnya you kena siapkan litter box dia yang bersih. Dan bersihnya setiap hari. Dia tak akan suka kalau tempat dia buang air besar dia tu, tempat dia dia tu, kalau berbau dia tak suka. Jadi kita kena jadi dia punya mate dia. Bukan, berarti dia jadi bos kita. Dia bagi tahu kat you, kalau engkau tak nak cuci tempat aku engkau tak payah bela aku. Sampai macam tu sekali. So kucing have that habit. Dia suka kebersihan. Jadi bos dia ataupun mate dia sekarang, kita ni jadi kawan dia, kena cuci hari-hari. Okey, itu make sure. Kalau tak setuju, fikir dua kali dulu. Okey. Seterusnya, you kena bersedia you punya furniture. Boleh rosak, boleh dicakar. Okey, yang tu biasalah. Kita tak boleh buat apa. Dia suka betul, dia lari sampai satu tempat tu, dia suka, terutama sekali di tepi-tepi yang dia boleh cakar. Sebab tu kita kena siapkan, orang panggil apa, scratch post, ataupun ada balutan di kerusi-kerusi you yang mahal-mahal ke apa-apa tu, you kena cari, ada jual balutan yang bila dia scratch, tak kena kayu, tak kena bahan-bahan yang mahal, furniture you tu. Okay, you kena cover dia. Ada juga spray-spray yang you boleh letak di kawasan-kawasan yang mahal-mahal tu, supaya dia tak suka. Ada. Okay, baik. Setengah orang kena faham, you kena belajar potong kuku. Bukan kuku you saja, kuku dia pun kena belajar potong. Kalau you pandai potong sendiri, you boleh save duit. Kalau tidak, you kena hantar pergi kedai. Okey. Allergic to cat. Kalau you allergic to cat, tak payah bela lah kucing, betul kan? Kesian pula kat you pula nanti. Okey. Seterusnya nombor 6, bahayanya kadang-kadang kalau waktu dia tak sihat, ataupun dia buat perangai, dia pergi buang tempat-tempat yang tak sepatutnya, bukan di litter box dia. Itu jaga baik-baik. Kadang-kadang dia boleh kencing kalau ada infection, urinary tract infection, masalah buah pinggang. Kadang-kadang dia tak sihat, ada flu dan sebagainya, dia bersin-bersin. You cuba tengok, kadang-kadang dia kencing tempat-tempat atas katil you pun. Kalau bukan tempat biasa dia buat bisnes dia, you kena check. Dan you kena prepare kalau berlaku, jangan you jadi panas baran pula. Okay, you kena sabar. Faham? Okey, nombor 7, you tak boleh travel jauh-jauh lama-lama sangatlah sampai lupa pada kucing you. Kalau you betul-betul dah jadi family member you, zaman sekarang ni dah ada hotel pun. You boleh you boleh simpan kucing you beberapa hari, kena bayarlah duit juga. Ataupun you bagi kepada adik-beradik you yang pandai bela dan dia kenal dan dia biasa kat rumah tu. Kalau tidak, orang tu kena datang ke rumah you atau ke kondo you untuk jaga kucing you, bagi makan sekurang-kurangnya. Jadi you tak boleh keluar lah sampai 2-3 minggu, betul tak? Sebab you dah biasakan dia, paling lama you tinggal 3 malam katakan. Itu pun kalau hotel berapa puluh ringgit dah kena bayar, betul tak? Kena beli makan lagi, kena bagi kepada kedai tu. Okay? You dah tak boleh tidur ikut waktu you. Kalau you biasakan kucing tu, dan kucing Tuhan jadikan fitrah, dia bukan macam kita kata, today is Sunday, so I can wake up late. No. Dia kalau dah biasa subuh, pukul 6 pagi, pukul 6 pagi lah dia bangun. Jadi bagus juga kan. Kadang-kadang dia akan datang atas kepala you, betul tak? Dia akan pergi kat hidung-hidung you, dia pergi kat mata you pun. Dia tak akan gigit you, tak akan cakar you, tetapi sekurang-kurangnya dia nak you bangun juga. Dia kan suka kepada master dia. Dia nak you pegang dia, pagi-pagi lagi dia dah nak tengok you pun bangun. Jadi you cannot sleep in. Dia tak boleh tidur sampai lewat seperti biasa lagi dah. Faham?
You boleh sedia macam tu tak? Anak-anak muda boleh tak tahan ni? So bagi kita yang bangun tahajud semua, no problem. Dia masih tidur lagi masa tu kan. Cun juga tengok dia orang tidur ni. Tapi you cannot sleep late anymore. Okay? That's actually is a very good point sebenarnya untuk kita. Bahkan saya duk cari tadi dalil-dalil atau hadis tentang bela kucing ni, apa pendapat apa ulama ataupun ada tak. Memang Rasulullah SAW memang suka pada kucing, you tahu kan? Dia memang suka pada kucing. Jangan main-main. Ada cerita yang orang masuk neraka pasal dia tu ikatkan kucing tu sampai tak bagi makan semua, sampai kucing tu sengsara, dia masuk ke neraka. Jangan main-main. Okay, so adalah cerita-cerita yang saya masih cari apa lagi pandangan orang Islam ataupun ada tak dia punya rules dan regulation. Tapi buat sementara ni harus kita bela kucing, no problem. Dan kucing itu bukan najis, so dia memang okey kita bela, jangan kita was-was lagi. Dan last kali kita tutup pada malam ni, iaitu kita tidak ada lagi waktu yang terlalu banyak free setiap hari. Sebab apa? Kalau dulu kita tak ada kucing, kita ada katakan ekstra 2 jam satu hari. Ekstra lah, tak boleh buat apa-apa. Dan sekarang sejam 2 tu harus kita buat sekurang-kurang untuk jaga dia punya tempat nombor 2 makanan dia, nombor 3 dia punya kebersihan, dan rumah kita pun nak kena bersih juga. Dan yang paling mustahak ialah kena main. Kucing kalau you tak main dengan dia jadi macam budak-budak juga kan, tak ada rangsangan, dia pun jadi boring. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ni. Agak timingnya just nice. Saya bagi lebih kurang 25 minit ni untuk anda dapat sikit. Saya ada lagi idea tentang kucing. Lain kali lah saya cerita. Kalau you nak tahu, you tulis. Saya nak tengok ada respon tak. Takut nanti saya shock seorang pula pasal kucing. Walaupun saya tahu ramai yang peminat kucing. Tapi saya tak maulah orang lain kata, oh, I am not interested. Tapi saya dah bagi tahu tadi, ada kaitan dengan penyakit. So elok-elokkan you punya perception terhadap kucing ni. Dia sebenarnya ada manfaat yang cukup cun. Saya kata tadi, lebih-lebih lagi kepada hormon-hormon yang terbaik untuk kita dapat secara sebenarnya free of charge. Kalau you jaga mereka, Tuhan balas balik jasa baik kita dengan kesihatan yang cukup sesehat kucing tu juga. Kan kalau you tengok, oh, saya nak cerita kat you, ni bukan boleh you percayalah, tapi Mak Saleh yang buat cerita ni. Dia kata ada kucing-kucing yang dia boleh tahu bila you nak orang kata kong, bila nak meninggal dunia pun. Yang ni saya rasa kita tak boleh percaya. Tapi ada orang buat kajian sampai dia tengok kucing-kucing ni, dia buat survey, rupanya pandai juga, dan ada akurasinya. Maksudnya accurate juga. Kalau kucing tu pergi dekat dengan you kat katil hospital tu, dan dia duduk elok-elok, dia pering kat situ, ataupun dia jadi senyap kat sebelah you, tak lama lagi lah tu. Ni orang buat survey. Saya pun heran, Mak Saleh kalau dia buat survey ni pelik-pelik. Jadi mereka dapati kucing ada sense of smell. Kononnya kajian tu mengatakan, sains juga. Jadi Mak Saleh ni dia tak percaya terus-menerus. Dia heran kenapa kucing ni boleh sampai macam tahu je. Dia ni ada psychic power ke? Rupanya dia orang dapat kajian mengatakan bila kita nak meninggal besok, kita ada bauan yang lain yang kita tak akan bau. Kita tak tahu. Orang kampung kata kalau telinga ni dah jatuh, kalau apa-apa lagi dah lembik, muka dah biru, sejuk semua tu. Okey, tapi untuk kucing rupanya dia lebih kepada bau yang manusia tidak tahu, bau orang yang nak say goodbye kepada kita. Tapi cerita-cerita ni kat kampung dulu saya pernah dengar kan. Kalau master tu nak meninggal, terutama sekali inilah binatang yang baik dengan you tu, dia menghilang. Dia hilang daripada rumah, kan, dia macam tak mau balik, dia merajuk. Saya cerita macam ni pun nak sedih pula kan. Tapi ada cerita-cerita macam ni, okay? Tapi bukan untuk kita percaya, okay? Sebab yang penting ialah semasa kita hidup dan kucing tu hidup, kita kena faham ini semua ialah kejadian Allah, dan kita kena tengok ni sebagai satu anugerah yang Tuhan bagi
sehinggakan ada kasih sayang. Dan satu hari nanti saya nak cerita kalau mata dia terbeliak, apa maksudnya. Kalau matanya jadi slit kecil, apa maksudnya. Kalau telinga dia turun ke depan, apa maksudnya. Mungkin you dah tahu kot kan. Kalau telinga dia ke belakang, apa maksudnya kan. Lepas tu kalau ekor dia naik straight macam tu, apa maksudnya. Kalau dia jadi macam S shape macam tu, macam question mark, apa maksudnya. Kalau dia buat ekor dia gedebuk kiri kanan macam tu, apa maksud dia. Dan kalau dia punya hissing sound, dan kalau mata dia dah lain, kalau macam hari tu kan saya pegang Dalmatian tu, saya pun heran kenapa dia bunyi macam tu. Rupanya ada kucing jantan lagi kat luar, padahal dia pun jantan juga. Apa yang dia nak kelang kabut. Rupanya dia orang ni, kucing ni ada fighting punya spirit dia orang. Dan jangan lupa kita dah keluarkan perfume Dashuri, kita dah keluarkan Lorix untuk virgin coconut untuk kanak-kanak. Jangan lupa, ramai kanak-kanak masih lagi perlukan minyak yang bagus-bagus. So namanya Lorix, jangan lupa, sedap bukan main. Anda tahu kita dah keluarkan RX Lite untuk siapa yang dah mula slim down dan untuk menjaga badan. Namanya RX Lite. Anda dah kenal dengan saya punya RX Sacha Inchi Oil, dah kenal dengan saya punya Fiber Up, nama RXtra, dan untuk gout, untuk arthritis dan 40 jenis penyakit lain yang insyaAllah kita boleh tolong bantu. So kalau apa-apa masalah, sila call saya punya admin atau bekerjasama dengan partner yang ada dalam program kita ni. Dan insyaAllah kalau problem sangat pun, you check dalam website saya, dndacademy.my. Saya mengharapkan anda semua banyak duduk kat rumah, bersabar. Kalau tak perlu keluar, jangan kita keluar, okey? Sebab kita nak turunkan daripada beribu setiap hari ni mungkin kepada ratusan. Dan kalau kita boleh turun balik zaman mula dulu kita PKP bawah pada 100, alhamdulillah. Dan kita boleh. Saya percaya kita boleh. Jangan terlalu mengharapkan pada siapa-siapa. Kita jaga kita. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,